Nama saya Jesoren Analiki Gunasekaren. Tajuk yang kita ambil ialah Model Logic Project University. Subjek kita ialah Creativity and Critical Thinking. Ini ialah ahli kumpulan saya, 6 orang. Tajuk penyelenggaraan peralatan elektrik berjadual. Penyelenggaraan berlandaskan jadual di samping memodernkan kediaman dengan teknologi hijau yang lebih maju dan berkualiti. Nama saya Ahmad Syabi Ahmad. Saya akan terangkan tentang penyataan masalah projek kami. Jadual penyelenggaraan yang tidak konsisten mengakibatkan perkasaran elektrik setiap rumah di Malaysia rosak dan tidak berfungsi dengan baik. Nama saya Ikram Hamzah bin Raj Muhammad. Saya akan terangkan pasal objektif. Okay, so objektif nombor 1 ialah memudahkan pengguna mengikut jadual untuk menyelenggara peralatan elektrik mereka untuk jangka yang pendek. So untuk connected dengan kami punya tema kami ialah kelestarian teknologi hijau. So kami akan mengubah sistem rumah tersebut sebelum menyelenggara peralatan elektrik di rumah tersebut. Rumah tersebut akan ditukarkan sistem dia kepada smart home system. Lepas tu baru kami akan menyelenggara peralatan elektrik di rumah tersebut. Ini adalah untuk menjadikan rumah tersebut sebagai rumah yang berteknologi hijau. Untuk second, objektif ialah memelihara peralatan elektrik supaya tidak cepat rosak. Kita menyelenggara peralatan elektrik berkadar, itu akan menjimatkan kos kita sebab peralatan elektrik yang diselenggara selalu lebih seterusnya ialah penyelenggaraan sekali untuk jangka masa yang lama supaya dapat menjimatkan kos. Okay, so seperti yang saya terangkan pada nombor 2, objektif kami ialah untuk menjimatkan kos dan peralatan elektrik tersebut boleh dipakai untuk jangka masa yang panjang dan lama. Itu saja. Nama saya Irfan bin Muhammad Rafi, nombor metrik B0819104442. So berdasarkan tajuk dan projek yang dibina dan dilakarkan oleh kami, seluruh ahli kumpulan ini, saya akan menerangkan input dan output tentang projek ini. So untuk input yang pertama, pelajar jurusan kejuruteraan elektrik dan elektronik yang mempunyai kemahiran dalam bidang elektrik dan elektronik. So perkara ni ataupun projek ini dia tidak khusus hanya untuk pelajar. Tapi ia boleh juga terbuka kepada seluruh yang mempunyai kemahiran dalam dan juga penguasaan dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik secara amnya. Dari segi output tentang projek ni sebenarnya secara minimumnya, secara bare minimanya adalah mendapatkan sijil kompeten pendawaian elektrik. So antaranya adalah PW1 single phase, PW2 dan PW3 lah, 2 phase dan 3 phase. Seterusnya mendapatkan latihan ataupun kursus yang dianjurkan CIDB, ABM atau NIOSH. Dan juga kempen kesedaran untuk mengenalkan guna tentang kepentingan penyelenggaraan berjadual. Untuk perkara poin nombor 2 dalam output tu yang latihan ataupun kursus yang dianjurkan oleh badan berkanun seperti CIDB dan NIOSH ataupun sebagainya akan diulas sekejap lagi. So seterusnya kita akan pergi kepada orang yang seterusnya. Okay, so seterusnya saya akan menerangkan untuk hasil dapatan bagi model logik projek inovasi ini. Untuk hasil jangka pendek, projek ini dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan penyelenggaraan alat elektrik di rumah ataupun syarikat. Bagi hasil jangka masa sederhana pula, barang elektrik
dapat ketahanan barang elektrik lebih lama dan konsisten panjang penggunaan. Untuk hasil jangka panjang, perkhidmatan kos dari segi membaik pulih berkurang secara mendadak oleh kerana penyelenggaraan berjadual yang dilakukan secara berterusan. Okay, nama saya Hari Izzuddin bin Rosdi dan saya akan menerangkan tentang andaian. Okay, andaian ini mendapat sokongan yang kuat dan baik daripada pihak CIDB, iaitu Lembaga Pembangunan Industri dan Pembinaan. Ini adalah untuk membuat perisian dan software yang mampan dan dapat meningkatkan prestasi perkakasan di rumah. ABM, iaitu Akademi Binaan Malaysia, ini adalah untuk membuat perisian yang mengikut standard industri. Dan akhir sekali NIOSH, iaitu National Institute of Occupational Safety and Health. Ini adalah bertujuan untuk membuat perisian yang selamat digunakan dalam syarikat ataupun perumahan dan juga pelajar. Seterusnya. Sekejap, saya nak tambah satu tentang andaian ni. Boleh buka balik tak andaian? Okay, kalau untuk andaian ni saya ambil satu contoh untuk CIDB. Kenapa kita cakap untuk mendapat sokongan yang kuat dan baik daripada pihak-pihak tertentu, badan-badan berkanun seperti CIDB dan sebagainya. Ianya bukannya hanya benda yang paling penting dan terutama dalam projek ni, sebenarnya ia bukan bergantung kepada kemahiran seseorang itu, tetapi ia bergantung daripada kelulusan dan juga lesen yang telah diberikan daripada pihak yang sewajarnya lah, seperti CIDB. Seperti CIDB, kenapa saya cakap pihak CIDB merupakan antara badan berkanun yang sangat memainkan peranan penting dalam menjayakan program ini ataupun projek ini, kerana CIDB ni dia ditubuhkan menerusi Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 1994, Akta 520, bagi membina kapasiti dan capability industri pembinaan melalui peningkatan kualiti dan produktiviti dengan memberi penekanan kepada profesionalisme, inovasi dan pengetahuan ke arah kehidupan yang berkualiti. Jadi secara tak langsung dan secara amnya, pelajar ataupun sesiapa yang mengendalikan projek ini sudah tentu ianya diiktiraf daripada pihak CIDB, ABM dan NIOSH dan juga ada beberapa pihak dan lain sebagainya, diiktiraf supaya dapat mengendalikan projek ini dengan lebih selamat, teratur dan juga tanpa sebarang kecuaian. Okey, seterusnya. Okey, untuk faktor luaran untuk projek ini juga mendapat kesukaran daripada dana, kesukaran mendapat sokongan daripada pelajar untuk penyertaan membuat perisian ini di rumah mereka, kurang kerjasama dengan institusi luar dan promosi kurang mendapat perhatian. Ini faktor luaran ini telah membuatkan projek ini agak lambat dan juga susah untuk diselesaikan. Okey, saya akan pergi kepada penutup untuk projek kali ini. Sebenarnya apabila kami merangka tajuk ini dan juga telah dipersetujui oleh supervisor ataupun lecturer tenaga pengajar yang mengajar kami mendapati projek ini mendapat banyak kebaikan. Antaranya adalah terutama tentang sistem ataupun projek ini dijalankan secara berskala ataupun berjadual. Saya ambil contoh satu perkara, iaitu sekarang ni dengan arus kemajuan teknologi dan juga sebagainya, dan juga lebih kekerapan orang ataupun manusia yang membeli barang secara online, secara di atas talian lah. Selalunya kebiasaannya barang-barang yang yang dibeli itu mendapat jaminan ataupun warranty. In terms of warranty itu terlalu singkat. Jadi apabila selepas daripada tempoh warranty ataupun jaminan barang tersebut, apabila berlaku rosak dan sebagainya ataupun memerlukan penyelenggaraan,
projek ini mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna tersebut. Okey, contoh kedua. Perkara ini sangat memudahkan terutama untuk golongan-golongan warga emas ataupun orang tua lah. Dan juga seperti institusi ataupun di pejabat dan sebagainya. Kenapa saya cakap perkara ini sangat memudahkan? Kerana apabila perkara ini dilakukan secara berjadual dan juga in a long terms ataupun pendekatan yang lama, ianya tidak perlu diselenggara. Kenapa saya cakap begini? Sebab iaitu projek ini dijalankan secara berjadual. Jadi projek ini mungkin boleh didapati ataupun boleh dihubungi melalui website ataupun melalui atas talian. So bagaimana untuk orang tua menghubungi kami untuk menggunakan perkhidmatan perkara ini adalah melalui dengan di atas talian ataupun boleh menelpon kami dan juga seperti pejabat. So tuntasnya daripada projek ini saya rasa projek inovasi ini memberikan sangat kebaikan kepada seluruh pengguna yang menggunakan. Dan saya percaya projek ini mampu dilakukan untuk dalam jangka masa yang panjang di serata dunia. Sekian. Terima kasih.